Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai keluarga Ishak. Tajuk kecil yang akan kita belajar adalah Ishak mengawini Ribka. Mari kita bersama-sama mendengar cerita Alkitab. Sebuah doa yang terjawab. Satu rombongan yang besar berjalan menuju kota Haran. Seorang lelaki tua memimpin rombongan itu. Dia adalah seorang hamba kepada Abraham. Abraham telah memberitahunya untuk mencari seorang istri bagi anaknya Ishak. Mereka membawa bersama mereka 10 ekor unta yang dipenuhi dengan hadiah-hadiah yang indah untuk gadis yang akan menjadi pengantin perempuan Ishak dan juga untuk ibu bapanya. Selepas beberapa hari melalui padang pasir, mereka tiba di sebuah perigi di luar kota Haran. Di sana mereka berehat sebentar. Tetapi di manakah hamba itu? Kita tidak dapat melihat hamba Abraham itu karena dia bersendirian untuk berdoa. Inilah apa yang didoakannya. Tuhan Allahku, Tuanku Abraham, bantulah aku untuk melakukan tugasku dengan baik. Kami sedang berehat di perigi ini. Sebentar lagi seorang gadis dari kota Haran akan tiba untuk mengambil air. Bantulah aku, ya Tuhan. Tunjukkan kepadaku wanita yang Engkau pilih untuk anak tuanku. Biarlah terjadi seperti ini. Apabila aku meminta air untuk diminum daripada salah seorang gadis tersebut, dia mesti menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Jika dia berkata sedemikian, maka dialah yang engkau pilih. Dengan itu aku akan mengetahui yang engkau telah menyatakan kasih terhadap tuanku Abraham. Hamba tersebut belum selesai berdoa ketika seorang gadis yang cantik berjalan ke arah perigi itu, bersama balang di atas bahunya. Dia mula mengisi balang itu dengan air dan kemudian dia pun beredar dari situ. Dengan segera hamba itu mengejar gadis itu untuk menemuinya dan berkata, "Tolong berikan aku sedikit air daripada balang airmu." Gadis itu menjawab, "Minumlah Tuan." Dia pun segera merendahkan balang airnya dan memberi hamba tersebut minum. Kemudian dia berkata, "Aku akan mengambil air untuk unta-untamu juga." Dia pun menuangkan air ke dalam palungan dan pergi semula ke perigi tersebut untuk mengambil lebih banyak air, sehingga kesemua unta itu puas diberi minum. Hamba itu terduduk dan memandang ke arah gadis itu, memikirkan jika Allah telah menjawab doanya. Apabila unta-unta itu selesai minum, dia mengambil sebentuk perhiasan hidung yang diperbuat daripada emas dan sepasang gelang emas dan memberikannya kepada gadis tersebut. Dia bertanya, "Anak siapakah engkau? Adakah bilik di rumah ayahmu untuk kami bermalam?" "Aku Ribkah, anak Betuel, dan datuku ialah Nahor. Kami mempunyai banyak bilik di rumah kami untuk kamu semua bermalam. Kami mempunyai jerami dan makanan untuk unta-untamu." Mendengarkan hal ini, hamba itu pun bersujud dan menyembah Tuhan Allah. Nahor ialah abang Abraham. Allah telah memimpinnya dengan baik sepanjang perjalanannya dan telah membawanya kepada saudara Abraham di rumah Laban dan Ribka. Ribka berlari pulang ke rumahnya dan menceritakan segala yang telah berlaku. Ribka mempunyai seorang abang yang bernama Laban. Sebaik saja Laban melihat perhiasan hidung dan gelang emas itu, dia segera mendapatkan hamba Abraham itu di perigi. Laban mendesaknya untuk datang dan bermalam di rumahnya. Di sana barang-barang di atas unta-unta mereka diturunkan. Air juga dibawa bersama supaya hamba Abraham
dan orang-orangnya dapat membasuh kaki. Kemudian, makanan disediakan untuk mereka. Sebelum mereka makan, hamba Abraham itu ingin memberitahu mereka pesan tuannya. Seluruh keluarga itu berkumpul bersama untuk mendengarnya. Aku ialah hamba Abraham, lelaki yang telah berpindah ke Kanaan dari sini suatu masa dahulu. Allah telah memberkatinya secara berlimpah-limpah di negeri tersebut. Semasa umur tuanku sudah agak lanjut, dia mendapat seorang anak lelaki yang bernama Ishak. Tuanku telah menghantarku untuk mencari seorang gadis yang mengasihi Allah untuk menjadi istri kepada anaknya. Berhampiran dengan pergi itu, aku berdoa dan meminta Allah untuk memberikanku sebuah petunjuk. Kemudian Ribka datang dan melakukan benar-benar seperti apa yang aku minta kepada Allah sebagai petunjuk. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, adakah engkau mahu menyerahkan Ribka supaya dia boleh mengikut kami ke Kanaan dan mengawini Ishak? Keluarga Laban berasa kagum apabila mereka mendengar cerita hamba itu. Mereka berkata, semua ini adalah daripada Tuhan Allah. Kami tidak boleh menghalang Ribka. Kami akan memberikan dia untuk Ishak nikahi. Selepas hamba itu mendengar apa yang keluarga itu katakan, dia bersujud sekali lagi dan menyembah Tuhan. Selepas itu, barulah dia mula makan. Dia juga turut memberitahu mengenai hidup di Kanaan. Karena sudah lama mereka tidak mendengar kabar tentang Abraham, mereka duduk dan bercerita panjang. Ribka pergi ke Kanaan. Pada keesokan harinya, hamba Abraham berkata, aku harus pulang pada hari ini. Walau bagaimanapun, ibu Ribka dan abangnya Laban tidak bersetuju. Mengapakah engkau tergesa-gesa? Biarkanlah Ribka tinggal bersama kami untuk 10 hari lagi. Selepas itu, barulah kamu boleh pulang. Tetapi hamba itu berkata, jangan halangi aku. Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Biarkanlah aku pulang kepada tuanku. Jika begitu, biarkanlah kami bertanya kepada Ribka terlebih dahulu, jawab mereka. Mereka memanggil Ribka dan bertanya, mahukah engkau pergi bersama lelaki ini? Ya, aku mahu, jawabnya. Mendengarkan jawaban Ribka, mereka mencium dan mengucapkan selamat tinggal. Pembantunya yang telah menjaganya sejak dia masih bayi lagi juga dihantar bersamanya ke Kanaan yang jauh itu. Kemudian hamba Abraham bersama 10 rombongannya pun pulang ke Kanaan. Ribka menjadi istri Ishak. Di Kanaan, Abraham dan Ishak sedang menunggu ketibaan hamba mereka yang setia. Pada suatu malam, Ishak berjalan di luar, bertafakur dan berdoa. Semasa mengangkat kepalanya, dia terlihat serombongan orang yang menunggang unta sedang menghampirinya. Serta merta dia mengetahui itu adalah rombongan hamba Abraham yang baru pulang dari Haran. Hatinya berdebar-debar. Ribka yang sedang duduk di atas seekor unta terlihat Ishak yang sedang berdiri dan menunggu mereka. Siapakah lelaki itu? Tanyanya. Itu ialah Ishak, tuan mudaku, jawab hamba itu. Dengan segera Ribka turun dari unta itu dan menutup wajahnya. Mengikut adat mereka, Ishak tidak dibenarkan melihat wajahnya sebelum malam perkawinan mereka. Dengan hati yang gembira, Ishak menerima Ribka dan membawanya ke sebuah kemah kosong milik ibunya. Tidak lama selepas itu Ribka pun menjadi istri Ishak. Ishak berasa gembira. Dia tahu Allah sendiri yang memilih istrinya. Bagaimanakah hidupmu, Ribka, di Kanaan? Kita akan mengetahuinya pada minggu hadapan.